Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 11 Februari 2023. Usaha menangani sebarang jurang kemahiran dan cabaran tenaga kerja khususnya melibatkan rakyat tempatan Sabah perlu digembleng pelbagai pihak. Ke arah itu, Human Resources Development Corporation HRD Corp diminta berkolaborasi dengan kerajaan untuk membantu menarik dan mengekalkan bakat serta kemahiran tenaga kerja. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Jinor berkata usaha melatih dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja tempatan sesuai dengan keperluan pasaran pekerjaan antara agenda kerajaan untuk memperkasa modal insan negeri ini. Beliau yakin adanya program latihan dan peningkatan kemahiran yang disediakan HRD Corp kepada tenaga kerja sedia ada berupaya membantu memperkukuhkan pembangunan modal insan. Datuk Haji Ji menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada delegasi HRD Corp diketuai Ketua Eksekutifnya Datuk Syahul Daud di Menara Kinabalu. HRD Corp yang dahulu dikenali sebagai HRDF merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab memacu aspirasi pembangunan bakat pekerja melalui kutipan levy daripada majikan dan pembiayaan program latihan serta pembangunan untuk tenaga kerja Malaysia. HRD Corp telah bertapak di Sabah sejak 1998 dan kini 4,571 majikan di Sabah telah berdaftar dengan agensi ini. Sebuah kem Tentera Darat Malaysia TDM akan dibina di Felda Sahabat Lahadatu dengan kos RM646.15 juta dalam masa terdekat. Inisiatif itu bertujuan memindahkan satu batalion infanteri dan unit brigade ke-13 infanteri. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata usaha tersebut bagi meningkatkan tahap keupayaan serta kesiapsiagaan TDM menangani ancaman semasa sekaligus mengukuhkan tahap keselamatan di pantai timur Sabah. Membina satu lagi brigade di kawasan Medan Timur ini dan kita akan buat satu kem baru berhampiran dengan Lahadatu iaitu di Felda Sahabat. Iaitu kita akan buat satu kem baru. Dan kalau boleh, Medan Timur ini akan ada 3 brigade semuanya. Sekarang ada 2 brigade. Kalau dapat komplit sebagai 3 brigade lengkap untuk satu division beroperasi. Datuk Seri Mohamad menyatakan demikian dalam sidang media di Sandakan. Tentera Darat Malaysia TDM akan menghantar 60 anggota ke Turki dalam masa terdekat. Usaha itu atas permintaan kerajaan Turki untuk membantu operasi mencari dan menyelamat SAR susulan gempa bumi yang melanda negara itu. Search and Rescue tim seramai 60 orang untuk bersama-sama membantu mencari mereka-mereka yang tertimbus kerana bangunan yang runtuh terlampau banyak. Usaha mencari dan juga menyelamat ini akan diteruskan sehinggalah ia ditamatkan nanti oleh kerajaan negeri Turki. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas tinjauan operasi ke kawasan tanggungjawab Pasir Sabah di Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Mohamad memberitahu seramai 106 anggota pasukan perubatan termasuk lebih 40 doktor telah dihantar ke Turki semalam untuk mewujudkan Hospital Medan. Ini termasuklah Hospital Medan tahap 1 bagi merawat pesakit luar dan tahap 2 yang mempunyai bilik bedah berserta 12 buah katil. Hospital Medan berkenaan akan beroperasi selama 6 minggu. Fasa 2 projek menaik taraf loji rawatan air LRA Kampung Kogopon Papar dijangka mula dilaksana pada suku kedua tahun ini bagi menyelesaikan masalah bekalan air yang berlarutan khususnya di sekitar Kinarut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata projek yang kini dalam peringkat akhir penilaian tender melibatkan peruntukan RM379 juta itu akan menambah kapasiti pengeluaran LRA daripada 40 juta liter sehari JLS kepada 80 GLS. Kalau selesai dijangka pada tahun 2026 akan dapat menangani masalah gangguan air di kawasan Papar ini, khususnya di kawasan Kinarut yang berhadapan dengan
masalah gangguan bekalan air yang agak serius. Dato' Armizan ditemui media sempena lawatan kerjanya ke Loji Rawatan Air Kogopon Papar. Beliau yang juga ahli Parlimen Papar berkata, projek berkenaan dijangka dapat disiapkan pada 2026 sekiranya ia dilaksana mengikut jadual yang ditetapkan. Justru beliau mahu kemajuan projek LRA Fasa 2 dimasukkan dalam agenda Majlis Tindakan Daerah agar ia dapat dipantau sehingga siap kelak. Menurut Dato' Armizan, antara isu yang menyumbang kepada gangguan bekalan air adalah air tidak terhasil NRW melebihi 50%. Ya, rayuan untuk mengembalikan semula subsidi diesel bagi bot nelayan kelas C2 akan dibawa sebagai keutamaan dalam mesyuarat Kabinet akan datang. Perkara tersebut dijelaskan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu selepas pertemuannya dengan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Gitingan di Kota Kinabalu. Tadi disebut soal subsidi diesel perlu dikembalikan. Saya akan cuba membawa isu ini tamat sekalian Kabinet supaya tangkapan ikan dan sebagainya tidak terhalang. Dan Sabah memang kalau dibandingkan Semenanjung Tanjung ikannya enak dan murah. Jadi dia perlu tangkapan ini dipergiatkan. Jelas Datuk Seri Mohamad Sabu, pihaknya sentiasa mendengar pandangan dan keperluan daripada pelbagai peringkat sekaligus meringankan beban golongan nelayan selain berusaha menurunkan harga barangan keperluan harian tersebut. Sebelum ini, kerajaan telah menghentikan pemberian subsidi minyak kepada bot kelas C2 sejak tahun 2019 dan meneruskan pemberian subsidi minyak diesel untuk bot kelas A, B dan C. Dianggarkan kira-kira 500 bot kelas C2 di seluruh negara. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. 3 organisasi terlibat pemeliharaan lembangan Maliau sepakat meneruskan kerjasama di kawasan konservasi lembangan Maliau MBCA menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai semalam. MOU selama 5 tahun yang dimeterai di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu itu bakal memperkukuh kerjasama ketiga-tiga organisasi berkenaan. 3 organisasi berkenaan ialah Kumpulan Yayasan Sabah, Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Maliau MBMC dan Rangkaian Penyelidikan Hutan Hujan Nordic Rainforest Research Network NRRN. MOU ditandatangani Timbalan Pengarah Yayasan Sabah Datuk Semanan dan Pengurus Kumpulan Bahagian Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar Datuk Ruaidi Sinun. MBMC diwakili pengerusinya Datuk Frederick Kugan dan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Surveyor Muhammad Yusri Abdullah. Sementara NRRN diwakili pengerusinya Profesor Ida Tilaid dan Setiausaha Datuk Ulrich Ilstedt. Majlis menandatangani MOU disaksikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir. Berucap dalam majlis ini, Datuk Abidin berkata pelanjutan MOU ini akan tertumpu kepada MBCA dan kawasan sekitar bidang kuasa MBMC sebagai usaha berterusan melindungi dan memelihara hutan hujan Sabah yang amat berharga. Menerusi kerjasama ini, penyelidikan mendalam mengenai biodiversiti unik hutan hujan akan dapat dijalankan di samping membangunkan strategi pemeliharaan yang berkesan.
Datuk Abidin yakin perjanjian lanjutan ini dijangka menarik minat lebih ramai komuniti penyelidik Nordik untuk menjalankan lebih banyak penyelidikan di Lembangan Maliau. Baik, beralih ke perkembangan harian COVID-19. Sabah merekodkan 8 kes positif baru semalam, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 406,855 kes. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, bilangan pesakit sembuh ialah 4 orang termasuk yang discharge dari hospital. Ia menjadikan jumlah kumulatif 400,591 orang. Manakala 119 pesakit sedang menerima rawatan di hospital dengan 2 orang pesakit memerlukan penjagaan kritikal. Sabah kini merekodkan 12 daerah zon hijau dan 15 daerah zon kuning. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali kini berada di Sabah sempena lawatan kerja rasmi. Lawatannya antara lain bagi meninjau perkembangan terkini projek Kotas Persekutuan Sabah, keperluan kerja-kerja penyelenggaraan serta pembaikan bangunan Persekutuan Sabah dan projek Perumahan Rakyat PPR Inanam. Tan Sri Muhammad Zuki turut melawat Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital di Kepayan, Kota Kinabalu. Petang semalam beliau mengadakan sesi perbincangan bersama Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri SDO Sabah. Pada sebelah malam pula, Tan Sri Muhammad Zuki menghadiri sesi libat urus Jabatan Perdana Menteri JPM bersama Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Ya, pelaksanaan menu rahmah dilihat platform terbaik kepada kumpulan peniaga untuk membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan makanan berkhasiat pada kadar rendah. Usaha itu disambut baik Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat yang terkesan akibat peningkatan kos sara hidup. Inilah kami menyokong penuh atas usaha ini kerana kami ingin menggalakkan lebih ramai lagi usahawan ataupun restoran-restoran menyediakan menu rahmah dengan harga RM5, tapi menu-menu itu mestilah berpatutan dan penuh khasiat. Dan juga kami menyuruh kepada khayalayak ramai, terutama sekali mereka yang di bawah golongan B40 untuk menyokong juga dan membelilah paket-paket makanan yang disediakan. Beliau ditemui media sempena pelancaran menu rahmah Oma di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ahli Dewan Negara Senator Datuk Noraini Idris berkata, menu rahmah perlu disokong oleh semua lapisan masyarakat. Kita lihat daripada segi harga yang ditawarkan iaitu sebanyak RM5 ataupun ke bawah adalah satu harga yang kira berpatutan dengan keadaan kita sekarang menghadapi kos sara hidup yang makin meningkat. Ya. Jadi ini adalah salah satu inisiatif daripada kerajaan untuk menggalakkan pengusaha-pengusaha restoran terutamanya untuk bersama-sama menyumbang kepada golongan terutamanya B40. Kita punya menu rahmah ni memandangkan dekat sini dia famous dengan gulai daging kawar, rendang. Jadi hari ini kita punya setup menu rahmah adalah nasi putih, ayam goreng, kita bagi kuah gulai daging tu yang sedap tu, and then kita bagi sayur dan percuma air mineral. Jadi lengkaplah, kita follow lah apa yang kerajaan syorkan tu. Harga kita letak RM5. Baik, saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah untuk kali ini. Dengan itu, saya Muhammad Hiyas Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.